Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihatu bilqabul wa tamami kulli sulin wa ma'mul wa salahi sya'ni zahiraw wa batina fid dini wa dunya wal akhirah. Dafi'atan li kulli syar, jalibatan li kulli khair lana wa liwalidina wa li ahbabina wa li masyaikhina ولمعلمنا مع اللطف والعافية وعلانية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيدنا ولد أدنان وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hamdan li rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadhana min zulmatil jahli wad dayajir. Alhamdulillahilladzi hadana bi 'abdihi al-mukhtari man da'ana ilaihi bil izni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah 'alaina bima'rifatil 'ilmi wa hasin akhlaqna bil hilmi wa sahhil lana abwaaba fadlik wanshur 'alaina min khazaini bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji dan syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi memberi peluang dan ruang kepada kita untuk bersama-sama sekali lagi pada malam ini bagi mengikuti sambungan pengajian kitab Adab Perempuan juzuk yang pertama karangan daripada yang berbahagia Tuan Guru Ahmad bin Ya'qub Al-Johori. Jadi mudah-mudahan dengan sedikit pembacaan daripada kitab-kitab karangan para ulama, kita akan mendapat keberkatan dan kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bermohon dengan keberkatan daripada para ulama yang telah meninggalkan kita dengan meninggalkan bagi kita, walaupun mereka telah meninggalkan kita, tetapi meninggalkan bagi kita khazanah-khazanah ilmu. Mudah-mudahan dengan berkat ilmu yang mereka tinggalkan ini menjadi asbab terangkatnya segala musibah yang sedang menimpa seluruh umat Islam secara khususnya dan seluruh umat sama ada yang bukan Islam ataupun mereka-mereka yang telah tertimpa oleh musibah yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan terus sambung kepada pelajaran yang ke-14. Masuk pada membicarakan pelajaran yang ke-14. Jadi bagi yang tidak ada kitab tu, di bahagian komen tu ada disertakan dengan nota. Nota daripada kitab yang saya gunakan ni, boleh lihatlah di ruangan komen tu. Siapa yang tidak memiliki kitab maka boleh rujuk di situ insya-Allah. Okey. Jadi pelajaran yang ke-14 pada membicarakan tentang adab mulut. Kalau semalam kita membicarakan tentang adab muka dan juga adab mata, maka hari ini kita masuk pada membicarakan tentang adab mulut. Mulut ni seperti mana yang kita sedia maklumlah, salah satu daripada anggota yang ada di bahagian muka. Yang dengan mulut tu maka bolehlah kita berkata-kata, dan dengan mulut itulah kita boleh mengecapi kenikmatan makanan dan minuman yang kita perolehi. Baik, kita masuk pada membicarakan adab yang ke-14, iaitu adab mulut. Qala muallifu rahimahullah ta'ala
wa nafa'ana bi ulumihi wa ulumina fid daraini amin ya rabbal alamin. Pelajaran yang ke-14, adab mulut. Di sini seperti mana yang kita fahami dan yang akan kita ketahui pada membicarakan tentang adab ni, seperti mana adab muka, adab mata, maka pengarang kitab ni akan membawa kepada dua perkara. Pertama, menjaga mulut secara zahir, dan yang kedua menjaga adab anggota itu secara zahir, dan yang kedua mengajarkan kepada kita bagaimana menggunakan anggota yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu. Dalam bab ni dipanggil adab mulut. Jadi dia akan bagi tahu kepada kita kaedah menjaga mulut secara zahir, iaitu menjaga kebersihan mulut. Dan yang kedua, menjaga bagaimana sepatutnya mulut itu digunakan. Bagaimana sepatutnya perbicaraan itu dikeluarkan. Adab mulut pada berkata-kata. Okey, insya-Allah kita akan lihatlah beberapa daripada pesanan yang akan disampaikan melalui kitab yang akan kita baca ni. Yang pertama kata dia, hei perempuan. Hei perempuan, manakala kamu berkata-kata, maka janganlah mengetapkan gigi. Dalam kitab ni dia kata menggetapkan gigi. Ala zahirnya yang dikehendaki mengetap lah. Mengetap ni maksud kita merapatkan gigi tu. Kita seolah-olah kita menutup gigi, meletakkan gigi kita yang atas dan bawah ni dengan keadaan kuat, atau mengetap gigi. Itu satu perbuatan yang tak elok lah. Jadi apabila kamu berkata-kata, sama ada ketika sedang berkata-kata ataupun selepas daripada berkata-kata, jangan mengetap gigi. Jangan mengetap gigi. Kerana ia satu perbuatan yang akan mendatangkan kemudaratan atas orang yang bercakap ataupun dia tak bercakap. Ini perbuatan mengetap gigi ni satu perbuatan yang akan mendatangkan kesakitan, terutama kepada rahang, kepada susunan gigi. Dan ada sebahagian daripada kata tabib ni, kata doktor, dengan sebab mengetap gigi ni boleh menyebabkan sakit kepala pun boleh datang dengan sebab mengetap gigi. Jadi janganlah kamu mengetapkan gigi, yakni merapatkan gigi dengan kuat. Apatah lagi ketika kita sedang mendengar orang lain berbicara. Kita dengar orang cakap, kita pun sambil dengar dia cakap tu kita main gigi tak kerak dengar. Orang yang dengar tu rasa seria je, orang Terengganu kata, macam mengilu je dengar. Jadi tak sedap dengar. Jadi adab berkata-kata ni jangan sampai kita mengetapkan gigi lah. Kerana apa? Boleh mendatangkan kemudaratan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, hendaklah suara kamu sederhana. Bagi seorang perempuan, apabila dia berkata-kata, hendaklah suara kamu sederhana. Apa maksud sederhana tu? Tidak kuat dan tiada pula perlahan. Ini pertengahan. Tak terlalu kuat sehingga menjerit-jerit, dan tidak terlalu perlahan sehingga berbisik. Ini dua keadaan pertuturan yang perlu dijagalah. Jadi maknanya pertengahan. Dalam perbicaraan mesti suaranya itu pertengahan. Sebagai orang perempuan, dia tak boleh bercakap terlalu kuat sehingga menjerit-jerit, pun tak boleh. Dan juga tidak boleh terlalu perlahan sehingga tidak boleh didengari oleh orang lain. Itu pun satu masalah juga ni. Jadi dua tak boleh. Terlalu tinggi pun tak boleh, terlalu perlahan pun tak boleh. Sebab tu dia kena pertengahan. Kerana sebaik-baik pekerjaan itu yang pertengahan. Tak terlalu kuat dan tak terlalu perlahan. Ini akhlak ataupun adab bagi seorang perempuan ketika berbicara. Jadi masalah suara bagi perempuan ini, kalau mengikut kita mazhab Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, suara dia tak termasuk dalam aurat. Dalam aurat tak termasuk. Suara perempuan tidak termasuk dalam aurat. Tetapi seandainya boleh mendatangkan fitnah, maka ketika itu kena berhati-hati. Jadi orang perempuan dia boleh untuk berkata-kata. Orang perempuan dia boleh mengeluarkan suaranya bila tidak ditakuti adanya fitnah. Kalau diyakini ataupun ditakuti boleh menyebabkan fitnah, maka ketika itu orang perempuan tak diizinkan cakap.
Kalau kita lihat dalam kaedah fiqh pun ada hukumnya bagaimana seorang perempuan nak menjawab salam daripada orang lelaki. Seumpama apabila duduk di rumah, jika ada yang datang ke rumahnya itu daripada kalangan orang yang memang dia tak kenal. Dia tak kenal. Orang tu bukan daripada kalangan kerabatnya, bukan daripada kalangan kerabat bapanya ataupun kerabat ibunya, memang dia tak kenal. Orang suku sakat sungguh. Jadi apabila diberikan salam daripada luar rumah, maka dia tidak boleh menjawab dengan suaranya. Dia tak boleh nak jawab dengan suaranya. Memada jawab untuk kedengaran dirinya saja. Dia tak boleh nak jawab sampai mengeluarkan suara. Baik. Andai kata yang datang ke rumahnya itu termasuk daripada kalangan orang yang dia kenal, sama ada sanak saudara ke ataupun rakan taulan ibu bapa yang rapat ke, memang dia kenal. Tetapi apabila datang ke rumahnya, di rumah tu tidak ada orang lain, bapanya tak ada, ibunya tidak ada. Jadi apabila diberikan salam boleh jawab, tapi dengan syarat merubah suaranya. Jangan sampai keluar suaranya yang asli. Sehingga para ulama menyatakan boleh jawab dengan syarat meletakkan kain. Meletakkan kain di mulutnya supaya berubah suara tu menjadi suara yang lebih kasar. Suara tu lebih besar dia panggil, supaya orang yang mendengar tu tak tertarik dengan suara yang didengari. Ini di antara kaedah nak menjaga supaya tidak berlaku fitnah. Okey, jadi bagi orang perempuan bila berbicara sederhana je suaranya. Tidak terlalu kuat dan juga tidak terlalu perlahan, sehingga boleh didengarlah orang yang berhadapan dengan dia tu bila berbicara. Melainkan ada pada keadaan yang perlu dia meninggikan suara. Umpama contoh siapa? Orang yang mengajar daripada kalangan muallimah ataupun para ustazah. Jadi bila mereka mengajar ni, mereka perlulah untuk meninggikan suara. Itu dipanggil ada keperluan. Walaupun begitu, walaupun diperbolehkan untuk meninggikan suara, tapi tak bolehlah dia mengeluarkan perkataan-perkataan yang kasar. Tak boleh dia mengeluarkan perkataan-perkataan yang menghina dan mencaci sebagainya. Itu tak boleh. Ini di antara adab berbicara bagi seorang perempuan. Hendaklah suara perempuan tu sederhana, tidak terlalu kuat dan juga tidak terlalu perlahan. Ini pertengahan dia panggil. Dan tidak dengan lemah lembut ataupun tidak dengan kita panggil apa? Melengguk-lenggukkan suaranya itu. Disengajakan untuk melengguk-lenggukkan suaranya. Yang ni dia seolah-olah kita kata apa ni, melagukan suaranya sehingga apabila didengar itu orang jadi macam seolah tertarik. Ni tak boleh juga. Jadi nak kena mendata je. Bila kita berbicara dengan orang, terutama dengan ajnabi, maknanya caranya kita biasa, tapi bukan dengan kita melengguk-lenggukkan suara. Umpama contoh, ni contohlah, contoh betul. Umpama contoh orang bagi salam, Assalamualaikum, kita pun jawablah Waalaikumsalam. Tu dia kaedah dia. Jangan kita melengguk-lengguk dan melembut-lembutkan suara. Assalamualaikum, kita pun Waalaikumsalam. Contoh. Jadi orang yang dengar tu pun dengan kepala-kepala rasa lembut je dengar suara ni, lain macam je. Dia tak boleh lah. Sebab tu tak boleh kita nak melembutkan suara terutama bagi lelaki yang ajnabi. Dia orang perempuan ni dituntut supaya melembutkan suara ni bagi siapa? Bagi suaminya. Yang ni disuruh lembut. Yang ni memang acu boleh disuruh cakap dengan sebaik-baik perkataan dan juga disuruh cakap dengan selembut-lembut keadaan. Selembut-lembut keadaan. Selembut-lembut cara cakaplah dengan suami. Tapi dengan orang lain tak boleh. Okey, itu yang kedua kena jaga tu. Adab berbicara yang sederhana, tidak kuat, dan jangan kita melagu ataupun melembutkan intonasi suara kita. Yang ketiga, apabila kamu hendak berkata-kata, hei perempuan, apabila kamu hendak berkata-kata, maka hendaklah dengan berfikir dan tenang hati. Okey, apabila kamu hendak berkata-kata, maka hendaklah dengan berfikir dan tenang hati. Maksudnya apa ni? Fikir dulu sebelum cakap. Kenapa? Kerana memang kebiasaan orang perempuan ni, dia cakap dulu baru dia fikir. Dia cakap lepas tu
Betul tak apa aku kata tadi ni? Dia sepatutnya apa? Berfikir dulu dan tenangkan hati, barulah berkata-kata. Tu di antara adab orang nak cakap. Sebab tu bila benda yang kita tak apa, bila sesuatu perkara yang kita tak yakin ataupun satu perkara yang tidak jelas untuk kita perkatakan, jangan kita terus cakap. Kita fikir dan renung dulu. Kemudian kena tenang. Kita kena tenang. Terutama bila kita tengah marah, jangan kita memperbanyakkan berbicara. Kita kena tenangkan diri kita dan fikir dulu apa yang kita nak cakap. Tu adab berkata-kata. Lagi dengan sebutan yang terang. Lagi dengan sebutan yang terang dan perkataan yang baik lagi ringkas. Ini di antara adab berkata-kata. Sebut yang terang. Bila kita nak sebut satu-satu perkataan tu memang terang dan jelas sehingga orang tu tak salah faham. Kemudian kita menggunakan perkataan yang baik lagi ringkas. Ini perkataan-perkataan yang kita nak sebutkan tu termasuk perkataan yang sedap didengar oleh telinga serta ringkas. Tak perlu kita nak panjang ke sana kemari seolah nak bawa kita punya perkataan tu nak cakap ni benda tu sepatutnya boleh ringkas je, tapi oleh kerana kita nak bercerita dulu kita tarik gini jadi panjang, orang pun jadi tak faham. Baik-baik boleh faham jadi tak boleh faham. Kerana itu kita lihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antara adab pertuturan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang jelas. Nabi akan menyebut perkataan-perkataan tu sehingga sahabat ni ada di kalangan mereka tu sekali mendengar tu dah boleh dapat tangkap dah apa yang nak diperkatakan dan apa yang dikehendaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perkataan Nabi ni padat, ringkas dan padat. Jadi Nabi ni di antara keistimewaannya Allah Subhanahu Wa Taala jadikan perkataannya itu jami'ul kalim. Perkataan yang ringkas tetapi memiliki makna-makna yang banyak. Okey. Jadi kita pun begitulah. Bila nak bertutur ataupun berbicara ni, pastikan perkataan yang kita nak keluarkan ataupun kita nak cakap tu di antara perkataan-perkataan yang baik, lagi ringkas dan mudah difahami oleh orang yang nak mendengar. Itu penting sangat. Kita hanya berkata perkara yang mudah untuk difahami orang lain. Sebab tu bila kita nak berbicara ni, kita kena ikut suasana, keadaan. Orang yang berdepan dengan kita ni siapa dia? Kalau mereka daripada kalangan-kalangan sahabat kita yang dah biasa bercampur dengan kita, maka kita bolehlah bertutur dengan bahasa yang biasa mereka dengar dan mereka fahami. Tetapi kalau kita nak berbicara dengan mereka yang jarang bersama dengan kita, orang yang luar daripada tempat kita bertemu dengan kita, jadi kita kena gunakan bahasa yang dia boleh faham. Orang Kuala Lumpur mari Terengganu, kita bantai cakap Ulu Kuala Berang. Habislah. Orang tak faham lah. Maksudnya apa? Kita guna bahasa yang orang tak boleh nak fahami. Begitu juga orang mari tempat orang mari datang tempat kita ataupun tempat selain daripada Terengganu, pergi ke Kelantan ke, pergi ke Johor ke, pergi ke mana-mana lah. Maksud kita pergi ke tempat orang, bila kita bertanya dengan orang mempertuturkan dengan bahasa dia yang kita tak fahami, maka tak dapat nak mencapai maksud daripada berkata-kata tu. Jadi apa tujuan kita berkata-kata? Tujuan berkata-kata ni nak menyempurnakan hajat kita ataupun kita nak minta sesuatu daripada orang lain. Itu di antara tujuan berkata-kata. Jadi kalau kita cakap sesuatu yang orang lain tak boleh nak fahami, maka tak sampailah maksud dan tujuan daripada berkata-kata tu. Kerana tu disuruh bercakap ni dengan sebutan yang terang. Maknanya suara kita jelas, orang boleh dengar. Kemudian perkataan yang kita gunakan tu termasuk perkataan yang baik dan ringkas. Okey. Itu adab yang seterusnya. Dan yang keempat, katanya lagi, ketahuilah olehmu, hei perempuan, bahawa diketahui akan mutu manusia itu ialah pada hati dan lidahnya. Dia kata ketahuilah olehmu, hei perempuan-perempuan, bahawa diketahui akan mutu manusia. Mutu ni ibarat daripada kualiti lah. Nak tahu tentang kualiti seseorang ataupun kita nak tahu tentang peribadi seseorang manusia itu ialah pada hati dan lidahnya. Hati ni benda yang tersembunyi, tetapi lidah ni benda yang terzahir.
Hati benda kita tak boleh nak tahu. Kita tak nampak apa yang ada dalam hati orang tu. Daripada segala lintasan-lintasannya, daripada keinginan-keinginannya, daripada niat-niatnya tu kita tak nampak. Tapi yang kita boleh nampak ni apa? Dilihat melalui ataupun didengari melalui lisan yang berkata-kata. Jadi cerminan manusia itu ataupun penilaian atas diri manusia itu dilihat pada hatinya. Ini nisbah pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan lidahnya ini pandangan daripada manusia. Manusia nak menilai kita, dia lihat lidah kita cakap benda apa. Kalau kita cakap benda molek, maka nilaian manusia pun dia akan kata budak ni molek. Tapi kalau kita cakap benda yang tak molek, kita cakap benda yang kasar, kita cakap benda yang lucah, maka orang pun akan menilai, budak ni tak bagus. Kenapa? Dengar tu dia cakap tu. Tengok perkataan dia tu. Jadi mana orang boleh menilai dengan perkataan kita. Sebab tu dia kata, kita kata apa? Penilaian atas diri manusia tu dilihat pada hati dan lidahnya. Kenapa penilaian itu dilihat pada lidah dan hati? Kerana lidah itu suatu anggota yang diletakkan kerana menerangkan barang yang di dalam hati. Jadi lidah ni Allah Subhanahu Wa Taala jadikan sebagai suatu anggota yang diletakkan, yakni yang dijadikan. Kerana apa dijadikan lidah tu boleh berkata-kata? Kerana menerangkan barang, yakni menerangkan sesuatu, menerangkan keinginan, menerangkan lintasan, menerangkan niat yang ada di dalam hati. Tu masuk situ. Jadi apa yang ada dalam hati kita, daripada segala keinginan, daripada segala niat, di mana tempat penzahirannya? Lisan kita. Lidah kita ni lah. Lidah kita. Umpama contoh, bila hati kita ni baik, hati tu dipenuhi dengan sifat-sifat mahmudah, maka lidah ni sentiasa akan mengeluarkan perkataan-perkataan yang baik. Kalau hatinya itu sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hatinya itu sentiasa ingat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka yang akan terkeluar daripada lidahnya itu ialah zikrullah. Sama ada dia bertasbih ke, dia bertakbir ke, dia bertahmid ke, ataupun dia memperbanyakkan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kalau dalam hatinya itu dipenuhi dengan keduniaan, maka lidahnya ini akan sentiasa menyebut-nyebut tentang keduniaan. Kalau di hatinya itu menyimpan keinginan kepada perempuan-perempuan, maka di lidahnya ni pun menyebut-nyebutlah tentang perempuan yang diinginkan. Kalau di hatinya itu menginginkan kesenangan dan kekayaan, maka di lidahnya ni pun sentiasalah menyebut akan harta lah. Dia akan sebut tentang duit, dia akan sentiasa sebut tentang kemewahan. Sebab itulah kita katakan, apa-apa pengarang kitab ni menyatakan bahawa lidah ni cerminan hati. Apa yang diinginkan oleh hati, maka siapa yang menerangkan? Lidah yang akan menyatakan. Lidah tu yang akan menyatakan. Contoh, kalau kita berkeinginan kepada seorang perempuan, kita simpan dalam hati perasaan suka kita, perasaan keinginan kita, sehingga sampai satu tahap bila kita tak tahan hati ni berkehendak sangat, maka lidah pun bertuturlah. Kita kata pada perempuan ni, umpama contoh, saya ni sebenarnya suka ke awak. Lama dah saya menyimpan keinginan, menyimpan hasrat untuk menjadikan awak sebagai isteri saya. Bermula daripada mana? Daripada hati dia. Maka lidah ni lah yang menzahirkan apa yang ada dalam hati. Kerana itulah disuruh jaga baik-baik. Jaga hati dan jaga lidah. Kerana apa? Penilaian manusia terhadap manusia yang lain dilihat pada hatinya dan dilihat pada apa yang dibicarakannya. Kerana apa? Sebab tu ada satu kisah bagaimana Hasanul Basri rahimahullahu ta'ala, pernah satu ketika orang bertanya kepada dia. Orang bertanya kepada dia tentang pada seekor kambing ni, yang mana anggota yang baik. Pada seekor kambing ni mana anggota yang baik. Maka ketika itu Hasanul Basri, dia pun ambil lidahnya dan kemudian dia ambil hati bagi kambing tersebut. Dia kata ni dua benda ni, lidah dan juga hati. Kemudian dia tanya lagi, pada seekor kambing ni mana anggota yang buruk? Kemudian dia pun sama, ambil lidah dan juga hati. Jadi kemudian ditanyalah kepada Hasanul Basri, kenapa engkau memberikan perkara yang sama di antara buruk dan baik? Maka dia kata, aku buat perumpamaan kepada engkau sebenarnya.
Apa yang kau tanya itu sebenarnya mencerminkan keadaan manusia. Bila kau tanya tentang sesuatu yang baik yang ada pada kambing ni, ia sama seperti mana kau bertanyakan tentang sesuatu yang baik ada pada manusia dan sesuatu yang buruk ada pada manusia. Kalau baik benda ni, maka baiklah manusia tersebut. Kalau buruk benda ni, maka buruklah manusia tersebut. Apa dia? Lidah dan hati. Manakala baiklah pertuturannya, baik hatinya, maka baiklah keseluruhan jasadnya. Begitu juga kalau buruklah lisannya, buruk hatinya, maka buruklah manusia tersebut. Kerana tu kena jaga baik-baik. Jaga hati kita supaya dapat menzahirkan perkataan-perkataan yang baik. Okey. Jadi suatu anggota, kerana lidah itu suatu anggota yang diletakkan kerana menerangkan barang, yang menerangkan sesuatu yang di dalam hati daripada segala keinginan. Dan dengannya lah, yakni dengan lidah itulah diketahui oleh manusia akan mutu pelajaran dan adabnya. Daripada lidah tu, dengan sebab lidah yang boleh berkata-kata ni, manusia boleh tahu setinggi mana pendidikan dan pelajaran yang ada pada diri seseorang. Dan dengan lidah yang boleh berbicara ini jugalah manusia boleh menilai setinggi mana nilaian adab yang ada pada diri seseorang. Kalau baik pertuturannya, maka orang tahu eloklah pelajarannya. Tapi kalau buruk perkataannya, walaupun tinggi pendidikannya, orang akan pandang buruklah pendidikannya. Begitu juga kalau baik pertuturannya, orang akan menilai tinggilah adabnya. Tetapi kalau buruklah pertuturannya, walaupun tinggi pelajarannya, orang akan menilai buruk adabnya. Itu berpunca daripada lidah. Kerana itu sedari anak tu kecil, kita kena ajar anak ni supaya bertutur dengan perkataan-perkataan yang baik. Supaya apa? Supaya dia membesar dalam keadaan didikan yang baik dan akhlak yang sempurna. Kerana itu kita lihat apabila ada sebahagian daripada anak-anak kecil, bila mereka bermain sama-sama mereka, ada sebahagian itu kalau dah berlakunya perbalahan dan perselisihan, lihat apa yang dikeluarkan daripada mulutnya. Cacian, makian, bodohlah, binatanglah, kaki empatlah. Jadi orang kata, budak ni mesti mak ayah dia ni ajar ni. Dia cakap macam tu. Ada, kita nilai macam tu dah. Kenapa kita tengok daripada mulut ni? Sampai kita kalau ada anak, kita akan kata jangan ikut macam dia tu, cakap yang bukan-bukan. Kalau cakap macam tu, jetik mulut dia. Kenapa kita tak mahu? Kerana benda tu menzahirkan keburukan akhlak dan tingkah laku. Jadi orang boleh menilai akhlak kita, orang boleh menilai pendidikan kita, ilmu kita melalui perkataan. Melalui perkataan. Kerana itu walaupun tingginya ilmu seseorang, tetapi kalau lidahnya lancang berbicara dengan perkataan yang tak sepatutnya dia kata, maka orang akan menilai, buruknya akhlak dia ni. Walaupun dia itu agamawan sekalipun, tetapi kalau perkataannya itu mengeluarkan perkataan-perkataan yang tak sepatutnya dia kata, daripada perkataan-perkataan yang buruk dan kecil, maka orang tak pandang ilmu agama dia. Kerana itu kena jagalah. Lisan tu kita kena jaga. Faham? Sebab di situlah zahirnya keelokan ilmu dan juga keelokan adab seseorang. Baik. Dan segala perangai yang tersembunyi, sama ada lemah lembut, marah, halus, sempurna dan kurang. Dengan sebab perkataan tu, manusia boleh menilai segala perangai yang tersembunyi ada pada diri seseorang tu. Seumpama apa? Lemah lembut dia, ataupun pemarahnya, ataupun sifat halusnya, ataupun sifat sempurna dan kurang tu, orang boleh tahu. Bila dengar cakap slow je, teratur je punya perkataan, orang kata lemah lembutnya lah budak ni, elok je perkataannya tu. Tapi kalau jenis cakap jenis cakap lepas, orang kata amboi, ini mesti pasal panah barang ni. Kenapa? Tengok tu cakap dia. Anak duduk sekilo boleh dengar suara dia. Saing duduk jauh tu boleh dengar suara dia. Orang boleh nilai, kasar budak ni. Sebab apa? Dengar cara dia cakap tu. Ataupun sempurna dan kurangnya kelakuan tu, orang boleh tahu dengan perkataan.
Sebab tu kena jaga perkataan ni dengan perkataan yang baik. Nabi SAW sehingga nak menunjukkan tentang pentingnya kita menjaga perkataan, sehingga Nabi memberi jaminan. Nabi menyatakan dalam hadisnya, may yatmanna li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi atmallahu jannah. Barang siapa yang boleh memberikan jaminan kepadaku, yakni untuk menjaga apa yang ada di antara dua janggutnya. Dua janggutnya dan apa yang ada di antara dua kakinya, maka ku berikan kepadanya jaminan masuk syurga. Ini jaminan daripada Rasulullah. Siapa yang boleh menjaga sesuatu yang ada di antara dua janggutnya. Mana? Di antara misai dan janggut yang bawah ni. Mana? Mulut lah maksudnya. Di antara dua janggut. Siapa yang boleh memelihara di antara dua janggut, iaitu mulut, dan siapa yang boleh memelihara di antara dua kaki, iaitu kemaluan, maka Nabi SAW akan memberi jaminan atas dirinya itu untuk masuk ke dalam syurga. Itu pentingnya kita menjaga perkataan ni. Penting kita menjaga perkataan. Maka daripada sebab itu, sebab yang mana? Dengan sebab lidah tu diketahuilah oleh manusia akan nilaian dirinya tu, dan dengan sebab lidah tu diketahui manusia akan nilaian pelajaran dan adabnya, maka dari sebab itu hendaklah kamu gunakan lidah itu benar pada tutur kata, lagi baik budi bahasa. Kerana itu dituntut kepada kita supaya apa ni? Supaya menggunakan lidah itu untuk berkata perkataan yang benar. Jangan berbohong, jangan berdusta. Dan tutur kata, dan lagi baik budi bahasanya, dan gunakan lidah itu untuk mengatakan perkataan-perkataan yang baik. Jangan kita mengeluarkan perkataan-perkataan yang buruk. Okey. Kamu peliharakan dia lidah tu lah daripada perkataan yang jahat dan kotor. Jadi pelihara lidah tu daripada perkataan-perkataan yang jahat dan kotor. Seumpama apa? Mengumpat, mencaci, lagi apa? Berdusta, menfitnah, adu domba, menuduh dengan tuduhan palsu, mencela, bersangka buruk, merendahkan orang lain, mengaibkan orang lain. Itu semua termasuk dalam perkataan-perkataan yang kotor, perkataan yang jahat, yang sepatutnya dijauhkan. Kerana itulah termasuk dalam apa kita kata, cara seorang hamba tu mensyukuri nikmat lidah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah dia memelihara lidahnya itu daripada berkata perkara-perkara yang ditegah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu cara kita menyempurnakan nikmat lidah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kena pelihara lidah tu. Jangan cakap benda-benda yang boleh mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Seumpama banyaklah yang telah diperingatkan oleh Allah dalam Al-Quran dan diperingatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya. Seperti mana kita katakan tadi, tak boleh berdusta, tak boleh nak mengumpat, tak boleh nak menghina, tak boleh nak mencaci, tak boleh nak adu domba. Ni kita semua kena jaga baik-baik, terutama bagi orang perempuan. Di antara kesukaan perempuan dengan lisannya iaitu mengumpat. Mengumpat tu bahasa kita. Kalau moden sikit dia kata bergosip. Dia ada moden lagi, membawang dia panggil. Itu semua apa kita kata tak boleh nak buat. Kita tak boleh nak biarkan anak-anak kita ni yang perempuan terutamanya duduk berkumpul berbicara tentang orang ni, tak boleh. Mana ni benda yang kita kena ajar. Dia termasuk dalam adab yang buruk. Maka seburuk-buruk kelakuan bagi seorang tu dengan lidahnya, iaitu dia menceritakan keburukan orang lain lah. Tu kena jaga baik-baik. Kerana tu peliharakan dia lidah tu lah daripada perkataan yang jahat dan kotor. Jadi kita kena marah. Marah dan tegur anak-anak kita. Kalau daripada kecil ni kita dengar dia cakap benda-benda tak molek, kita tegur. Kita kena bagi tahu dengan dia. Kita cakap, kalau nampak terkadang perkataan yang dia dapat tu dia belajar di sekolah.
ataupun dia belajar daripada rakan-rakannya. Kita di rumah tak mengajar benda-benda gitu. Kemungkinan lah. Jadi bila kita dengar tak elok je, kita kata, ini tak boleh cakap macam ni. Ini perkataan orang-orang jahat. Kita katalah, ini perkataan yang boleh merosakkan akhlak. Ini perkataan yang boleh kita kata mengundang kecaman daripada orang lain. Ini boleh mengundang anggapan buruk daripada orang lain. Jadi kita kena bagi tahu dengan dia. Jangan kita biarkan, jangan kita gunakan alasan dia masih kecil, biarlah, bukan dia tahu pun apa yang dia cakap. Jadi dia tak tahu, kita kena bagi tahu supaya dia tak cakap lagi benda-benda macam tu. Kalau pertama kali cakap, kita tegur dengan teguran. Kalau dia masih cakap, gunakan dengan kekerasan suara. Kalau masih cakap, gunakan tindakan dengan memukul. Jadi memukul yang tidak mencederakan lah. Supaya apa? Supaya dia tahu benda ni aku tak boleh cakap. Benda tak baik untuk aku cakap. Kalau aku cakap salah, berdosa, Allah marah. Kena ajarlah pada anak tu. Supaya dia tu tidak kita kata apa? Tidak membesar dalam keadaan terbiasa dengan perkataan-perkataan yang buruk. Tu kena jaga. Okey? Dengan yang demikianlah, yakni dengan menggunakan lidah untuk berkata dengan perkataan yang benar dan tutur kata yang baik, serta berbudi bahasa, serta memeliharakan lidah tu daripada perkataan jahat dan kotor. Dengan demikian itu menunjukkan kepada sempurna adab dan berakal. Okey. Apa Muhammad? Okey. Dengan kita menjaga lidah dan menggunakan lidah tu dengan berkata-kata benda yang benar, di situ menjadi dalil menunjukkan kepada sempurnanya adab seseorang dan menunjukkan tentang sempurnanya akal dan ilmu yang ada pada diri seseorang. Okey. Sebab tu kita kena jaga. Jadi kita jangan takjub kalau anak kita ni pandai cakap tapi yang dia cakap tu benda yang tak berfaedah. Petah budak ni. Kenapa? Tengok tu dia maki orang tu. Tengok tu dia kata benda ni. Benda hak tak molek tu bukan menunjukkan tentang kesempurnaan akal dak. Dia yang sempurnanya akal seorang budak ni ataupun akal manusia ni bila dia bercakap benda-benda yang berfaedah. Dia bercakap tentang benda-benda yang boleh memberi manfaat atas diri dia dan juga orang lainnya yang mendengar. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Wa man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan dia beriman kepada hari akhirat, maka hendaklah dia berkata dengan perkataan-perkataan yang baik. Siapa yang memang dia beriman kepada Allah dan dia beriman kepada hari akhirat, yakni hari yang lagi akan datang dengan janjian-janjian Allah Subhanahu Wa Taala, maka hendaklah dia tu cakap benda hak molek saja. Dia cakap benda hak betul saja, dia cakap benda yang bermanfaat. Kalau tidak ada perkataan yang baik untuk dia nyatakan ataupun tidak ada benda yang bermanfaat untuk dia sampaikan, maka hendaklah dia tu diam. Diam tu lebih baik daripada dia berkata-kata perkataan yang tak elok. Ini benda yang kita kena ajar kepada anak-anak kita. Kita bagi tahu dia daripada kecil. Bila dia pandai berbicara dengan kita, kita nasihatkan dia, kita tegur dia. Kita cakap contoh dia anak yang perempuan, "Wahai Fatimah, kalau ada benda yang baik kau nak sampaikan, maka sampaikan. Tapi kalau tidak ada benda yang bermanfaat, baik engkau diam. Kerana itu lebih menyempurnakan akhlakmu dan lebih menzahirkan kecerdikan yang ada pada dirimu." Ini kita kena ingatkan dia. Supaya dia tu tak jadi orang yang memandai-mandai. Banyak daripada kita ni golongan yang memandai-mandai. Benda hak tak tahu pun kita nak cakap juga. Kerana nak nampak hebat. Kita nak nampak, kita kata apa? Nak nampak lebih menonjol di hadapan orang ramai. Tak perlu. Sebenarnya tak perlu. Diam tu bukan menunjukkan bodoh. Terkadang diam tu lebih elok daripada kita berkata-kata benda yang kita tak tahu. Ini yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti kata perumpamaan, yu'raful insanu bihalawatil lisan wa salamatul insan fi hifzil lisan. Artinya apa? Diketahui akan manusia itu dengan lidah tutur katanya, dan sejahtera manusia itu
pada memelihara akan lidahnya, yakni tutur katanya. Diketahui akan keadaan manusia tu dengan lidah tutur katanya. Dia ni baik ke ataupun buruk ke, orang kenal dia melalui apa? Melalui lidahnya. Melalui apa yang dia kata. Dan sejahtera, yakni selamat dia. Sejahtera manusia, yakni selamat manusia itu pada memelihara akan lidahnya, pada memelihara tutur katanya. Dan selamatnya diri seseorang itu dengan sebab apa? Dia pandai menjaga lidahnya. Seperti mana pepatah Melayu kan ada berkata, kerana pulut santan binasa, kerana mulut badan binasa. Ini benda yang kita kena ingat ni. Kerana pulut santan binasa. Kerana mulut badan binasa. Kita berdusta, kita caci orang, kita maki orang, sekali kita kata benda tu kena pada salah orang. Orang tu pula ambil tindakan atas kita, dia lepuknya kita, dia lemparnya kita, dia report ke polis dan sebagainya. Tu kerana mulut badan binasa, badan sakit bila mulut tu kata benda yang tak molek. Tapi kalau kita tak cakap benda-benda buruk-buruk, tak ada kesan pada kita. Maknanya tak membahayakan kita dan menyelamatkan kita daripada kemudaratan. Itu penting kita menjaga lidah ni. Jangan cakap benda tu ikut sembarang kita saja. Kerana tu kita lihat mutaakhir ni, banyak orang tak menggunakan lisan, tapi dia tukar lisan yang berkata-kata tu dengan tangan yang memicit. Mulut tak cakap dah, tapi tangan ni, tangan ni duk tekan, apa maka keluarlah. Ganti daripada lisan ni apa? Jari ni sekarang ni duk pegang telefon, duk tekan ni, duk share ni, duk tulis ni dan sebagainya. Mulut tak cakap dah. Jadi maknanya apa yang adalah hati tu di akhir zaman ni dizahirkan dengan apa? Dengan jari kita. Dengan jari kita. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan dalam Al-Quran, akan sampai satu hari nanti akan berkata-katalah jari manusia ni. Jari dan tangan kita akan berkata-kata di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, dan bersaksilah sekian kaki itu dengan apa yang telah dilakukan oleh tangan kita ni. Mungkin sekarang ketika di dunia kita boleh bersembunyi di sebalik media sosial, orang tak nampak siapa yang menulis, maka kita pun tulislah benda-benda hak palsu. Kita nak kata orang ni ke, kata orang tu ke, kita popo, orang tak tahu siapa kita. Di dunia orang tak tahu, tetapi hakikatnya Allah Subhanahu Wa Taala tahu. Dan kita tak dapat nak bersembunyi daripada mana ni? Daripada sekalian anggota kita ketika kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu nanti di hari akhirat kelak, setiap daripada anggota kita ni akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala atas tiap-tiap perkara yang kita lakukan. Ketika tu, ketika di akhirat kelak, lisan ni dah tak berkata-kata dah. Wa yakhtimu alaihim afwahihim. Maka ketika di hari akhirat, maka Allah Subhanahu Wa Taala mengkhatam, yakni menutup mulut-mulut mereka tu, tak boleh nak berkata-kata. Lalu berkata-katalah tangan mereka, kaki mereka, seluruh anggota mereka berkata-kata di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dengan apa yang mereka lakukan ketika di dunia. Sebab tu berhati-hati. Gunakan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita ni kepada perkara-perkara yang dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Syukurilah nikmat Allah ni dengan melaksanakan perkara yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, terutama lidah kita. Tu dia kata pesanan dia tu. Jadi diketahui tentang diri manusia tu dengan lidah dia, dengan apa yang diperkatakan. Dan selamat manusia tu juga dengan apa yang dia perkatakan. Baik. Seterusnya yang kelima, dia kata hubaya. Hubaya. Maksudnya apa ni? Perkataan hubaya ni ibarat daripada perkataan nak memberi peringatan. Seolah ambil perhatian. Ambil perhatian. Hubaya. Ambil perhatian ataupun awas, jaga-jaga. Tu hubaya tu. Hubaya dia kata, jangan kamu sendawa. Jangan kamu sendawa di hadapan orang dan juga menguap. Ni dua benda. Di antara termasuk dalam adab mulut ni, dia kata apa kat sini? Jangan kamu sendawa. Sendawa ni macam itulah, kita mengeluarkan angin daripada mulut kita, daripada mulut kita. Dia angin ni keluar daripada tubuh ni, dia dua keadaan.
Pertama, keluar melalui mulut kita, rongga yang atas. Dan yang kedua, keluar tu melalui rongga yang bawah, iaitu melalui lubang dubur. Okey. Tu kalau sedawa ni mana atas lah. Kalau ketuk tu ikut bawah. Jadi dikata, ambil perhatian, hei orang perempuan, jangan kamu sendawa di hadapan orang dan juga menguap. Dua benda ni. Jangan sedawa dan jangan menguap dengan tiada meletakkan tangan pada mulut. Maksudnya terbuka. Depan orang kita pun sedawa. Ataupun kita menguap dengan buka mulut tu. Menguap ni ibarat daripada satu keadaan apabila kita terasa ngantuk, maka kita pun menguap, buka mulut. Menguap. Jadi jangan sedawa dan jangan menguap di hadapan orang dengan tiada meletakkan tangan pada mulut. Tetapi bila terpaksa sedawa, maka hendaklah menudung mulut dengan perut jari atau belakang tangan kiri. Bila kita kata apa, tak dapat tidur dah, tak boleh nak mengelak dah. Ketika tu angin dalam perut ni dah banyak sangat dah. Ataupun kita rasa ngantuk dah. Depan orang terpaksa juga nak sedawa, maka dia kata kat sini yang pertama, kalau tak dapat tidak nak sedawa ataupun nak menguap, hendaklah menudung, yakni menutup mulut dengan perut jari kiri ni. Kita tutup ni, dipanggil perut jari sinilah kita tutup. Nak sedawa kita tutup, atau nak menguap kita tutup. Tu kalau depan. Atau belakang tangan kiri, atau belakang. Sini kita letak. Ataupun sedawa kita tutup mulut kita gitu. Tutup tu di antara adab ni. Supaya taklah depan orang. Tak macam orang banyak angin tu. Ataupun nguap. Buka mulut. Ini adab yang buruk lah. Okey. Atau sapu tangan. Atau sapu tangan. Kalau ada sapu tangan, ambil satu tangan, tutup mulut kita. Ketika nak menguap. Ataupun ketika kita ketika kita sedawa. Serta memusingkan muka jua pada ketika batuk. Kalau kita rasa nak batuk, jangan batuk depan orang. Maknanya kita kena palingkan. Macam tu. Nak batuk, kalau sini ada orang, cari sini. Sini ada orang, pandai-pandai lah. Jangan sampai kena muka orang. Kalau depan ada orang, kira kita tundukkan kepala. Meletakkan tangan. Atau kalau nak batuk ataupun nak bersin. Ni setengah daripada kita tak jaga adab-adab ni. Nak menguap ikut dam, nak sedawa pun ikut suka, nak batuk pun ikut suka. Lagi-lagi perempuan. Allah. Tu. Kalau bakal bakal mertua tengok tak jadi, dia kata gitu. Kalau jenis pesen menguap, jenis dah ngantuk menguap depan-depan pun buka habis. Ada setengahnya sampai berbunyi kalau menguap tu. Allah, nak kata ngantuk tu. Sifat ngantuk tu memang ada lah. Dia yang tak menguap ni Nabi SAW je. Selain daripada tu, menguap, kita termasuk orang yang menguap lah. Jadi menguap ni termasuk daripada gangguan syaitan. Tu. Bila menguap ni, jadi syaitan tu dia berebut nak masuk dalam mulut kita. Kerana tu dituntut kita ni supaya menutup mulut. Menutup mulut ketika kita nak menguap. Dan juga menutup mulut ketika sedawa. Dan memalingkan muka ketika nak batuk. Ketika batuk tu palingkan muka. Termasuk batuk di sini ialah bersin. Okey, ni kena jaga. Terutama ni di musim-musim sekarang ni. Musim apa kita panggil ni? Musim COVID-19 ni. Musim banyak virus dan sebagainya. Batuk ni salah satu daripada simptom dia. Kemudian ada demam yang panas ataupun batuk, kemudian sakit tekak dan sebagainya. Ni waktu kita kena kita panggil, jaga benda ni semua. Bukan semata-mata kerana ada jangkitan sajalah. Kalau batuk biasa pun sebenarnya tak boleh untuk kita batuk depan orang ramai, bersin depan orang ramai lagilah. Sebab tu disuruh cari orang yang beradab ni, dijaga betul. Dia tak akan suka-suka nak menguap depan orang. Dia tak akan suka-suka nak sedawa depan orang. Dan dia tak akan suka-suka nak batuk ataupun bersin depan orang. Kenapa? Dia tahu benda tu tak sesuai. Termasuk dalam kurangnya adab ni bila dia buat cara terbuka. Tu. Baik. Dan kita kena ingat sedawa ni
Jika nak dibandingkan sedawa dengan apa kita panggil, buang angin daripada bawah, molek lagi ketuk daripada sedawa. Tu. Kerana sedawa ni ibarat kita mengeluarkan sesuatu yang belum dilawahkan. Umpama muntah lah. Tu kan dia tak sedap kan, nak bau dan sebagainya. Kerana tak boleh kita nak sedawa depan orang. Baik. Dan yang keenam, janganlah kamu membuang kuku dengan gigi. Tu. Janganlah kamu membuang kuku dengan gigi. Yang ni kita gigit. Kuku panjang kita pun ada lah setengah orang. Perempuan lah biasa buat gini ni. Dia gigit. Sambil-sambil duduk bosan tunggu orang lambat ke, dia kat gigit. Dia kata jangan. Dan menjilat kedua bibir. Menjilat kedua bibir macam keluarkan lidah ni. Contoh. Tu biasalah orang buat ketika tu. Dia kata jangan. Okey, jangan buang kuku, yang ni gigit kuku, membuang kuku dengan gigi dan menjilat kedua bibir. Atau menggetakkan kedua-duanya, ataupun menggetakkan kedua-dua gigi dan juga bibir. Kita getak. Contoh, getak ataupun gigi. Ni tak bagi buat. Dia kata tak boleh. Kenapa? Kerana yang demikian itu kelakuan orang yang tiada beradab. Tiada beradab Dia kata mana tak molek lah. Tak molek kalau kita depan orang. Kita duduk depan orang tengah cakap kita pun. Orang, benda budak ni. Tak? Ataupun orang cakap dengan kita. Orang kata, betul tak betul budak ni sebenarnya? Orang akan rasa lain. Orang nak cakap ni jadi lain tu bila kita buat benda gitu. Jadi seolah macam tak sempurna adab seseorang bila dia gigit kuku ataupun dia mengetakkan bibir ataupun menjilat-jilat bibir dia. Ni kena jagalah ni. Adab mulut jangan buat, kena ajar pada anak kita, terutama orang perempuan lagilah. Lepas tu dia beratkan atas perempuan ni adab-adab ni. Okey. Dan yang seterusnya, di antara adab mulut tu, janganlah berkata-kata pada ketika menguap atas batuk. Pada ketika menguap tu jangan cakap. Pada ketika batuk pun jangan cakap. Ini pun termasuk dalam adab yang tak molek. Kerana tak sempurna perkataan tu. Tak sempurna perkataan. Seperti mana kalau kita buat benda dalam solat, boleh membatalkan solat. Sambil kita baca Fatihah, kita pun tak nak berhentikan. Menguap tu sambil baca. Jadi tak dengar. Ataupun dalam keadaan batuk ni kita Alhamdulillah. Orang tak boleh. Mana batal solat kita. Dalam berkata-kata luar solat pun macam tu. Dia diibaratkan sama macam tu juga. Maknanya kalau nak menguap lah. Habiskan menguap baru cakap. Apa kita tengah cakap ni sudah mari rasa ngantuk. Mari rasa nak menguap, kita kata sekejap kita menguap sekejap. Baru kita sambung. Jangan sambil cakap tu sambil menguap, orang pun tak faham. Ataupun sambil batuk tu kita pun nak bercakap, maka tak boleh. Jangan, dia kata. Jangan berkata-kata pada ketika menguap atau batuk. Kerana apa ni? Tak menyempurnakan maksud daripada berkata-kata tu. Sama macam tadilah. Bila dikata suruh cakap tu, cakap yang jelas, terang dan ringkas. Maka kalau kita nak cakap dalam keadaan menguap dan batuk ni, tak boleh nak cakap lah. Tak sempurna perkataan yang kita nak sampaikan. Okey. Dan yang seterusnya, apabila berulang-ulang batuk di hadapan orang, yang ni batuk yang tak berhenti-henti. Mungkin kerana dia sakit tekak dan sebagainya, banyak kali batuk di hadapan orang, maka yang patutnya keluarlah daripada majlis tempat perhimpunan itu. Supaya apa? Supaya tiada merisaukan orang yang hadir. Terutama musim sekarang ni. Kalau memang kita ada masalah batuk yang berterusan, maka jangan kita pergi tempat orang ramai. Bila kita pergi tempat orang ramai, orang tu akan rasa bimbang. Nyakit ni. Batuk tak berhenti-henti, orang jadi takut. Biasanya sebab batuk ni disebabkan dengan penyakit. Jadi dia boleh tersebar kumannya dengan sebab bila kita batuk dia keluar. Orang pun ramai. Sebab sampaikan kalau dalam solat pun disuruh berhenti kalau jenis batuk yang tak henti-henti. Kenapa? Mengganggu bacaan diri sendiri dan mengganggu orang yang ada di sebelahnya. Daripada start takbir sampai rakaat pertama tak habis batuk lagi. Maka orang yang macam ni disuruh berhenti. Kenapa? Mengganggu. Dalam solat tak bagi, lagikan di luar ni pun sama. Kenapa? Nanti merisaukan orang yang hadir.
Orang yang bersama kita tu akan merasa takut ataupun bimbang. Lagi-lagi musim sekarang ni. Musim sekarang ni. Okey? Kena jaga. Yang kesembilan, janganlah ia perempuan itu menggerakkan lidah atau bibirnya pada ketika menulis atau menjahit. Bila kita buat sesuatu ni tengah menulis, kita pun lidah kita umpama contoh. Ni. Tu kalau kita tengok cerita Mr. Bean kalau dia tulis kan. Ni contoh yang minta maaf orang yang melihat ni. Kalau tak nanti awak tak nampak. Dia kata jangan menggerakkan lidah atau bibir. Biasa bila kita buat kerja tu kita akan buat lah. Sama ada ketika menulis ataupun menjahit. Menjahit tu lah. Lagi-lagi tak nak masukkan jarum. Tak nampak lubang. Kita nak bagi masuk tu kita ni tak boleh lah ni. Di ibarat kenapa dia tak bagi ni? Kerana iaitu suatu keaiban. Kerana ia termasuk dalam perkara yang buruk juga. Aib kalau buat macam tu. Orang tengok, Allah, mana gitu. Orang tengok tu tak molek dah. Lidah kita keluarkan kita buat kerja tu. Sepatutnya tutup, diam je lah, tutup mulut sambil buat kerja, sambil menulis. Tu kena jaga tu. Jangan. Dia kata jangan gerak-gerakkan lidah ataupun bibirnya pada ketika menulis ataupun menjahit. Kerana itu termasuk suatu keaiban. Satu kehinaan lah bagi diri orang yang buat tu. Tak kira lelaki ataupun perempuan. Lelaki mungkin boleh tahan sikit kurang. Kalau perempuan ni nampak tak molek. Nampak tak molek. Okey, baik. Yang ke-10 dia kata janganlah sekali-kali berludah di atas lantai atau dinding atau tingkap. Ni lagilah orang perempuan yang suka meludah. Pantan jumpa cakap khaid tu. Kotor kan? Itu dah satu perbuatan yang kotor. Kerana tu dia kata dan yang sepatutnya sepatutnya apa ni? Sepatutnya dia meludah tu pada apa? Pada sapu tangan. Kalau ada sapu tangan, disapu tangan lah sepatutnya meludah. Itu di antara sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ada sapu tangan. Sehingga kalau dalam solat rasa nak meludah tu, disuruh kita ludah di pakaian kita. Sebab ludah ni tak termasuk dalam perkara yang membatalkan solat. Dia bukan benda yang najis. Yang penting jangan keluar daripada dalam. Kahak ke dan sebagainya. Tak boleh lah. Kerana dia keluar daripada dalam. Okey. Jadi jangan sekali-kali berludah di atas lantai. Kalau nak meludah tu di atas tanah yang boleh dikambus. Sebab tu kalau nak ludah di sebelah kiri di atas tanah yang boleh kita tutup dengan pasir. Ataupun kita pijak untuk kita ratakan. Tu di antara kaedah dia. Okey. Tak dengar. Atas jalan tak boleh. Tempat yang terdedah. Kerah dia panggil kerah. Tak boleh kita nak tutup. Dia air ludah ni kita kena tutup. Sebab dia lebihan daripada badan. Setiap lebihan daripada badan ni sunnahnya ditutup. Umpama macam najis dan sebagainya. Dikambus. Dikambus. Okey. Jadi tak boleh dia kata. Jangan berludah di atas lantai. Atau dinding. Atau tingkap. Tu. Lidah atas tingkap maksudnya. Lidah keluar tingkap. Nampak tingkap je. Puih. Kita pun ludah. Kita tak tahu kat luar tu ada orang ke, orang lalu ke dan sebagainya. Bila kita tak tahu, kita ludah, tahu-tahu orang lalu tepek kat muka dia. Ni biasa kalau kat sekolah, kita tengok sekolah bertingkat kan. Kalau orang yang di atas tu, dia tak pandang dah orang bawah. Dia pun pui ludah. Orang kat bawah lalu tepek atas muka. Ni benda kena jagalah ni. Sebab tu termasuk akhlak yang buruk. Jadi kalau nak ludah, sepatutnya di mana? Disapu tangan. Atau ketur. Ketur ni apa? Ketur ni tempat ludah. Dia guna bahasa ni. Kalau kita tengok dalam kamus Dewan ni, ketur ni mana? Umpama tempat ludah. Dia waktu tu ada makan siri dan sebagainya. Dia ada tempat dia. Tempat untuk dia ludah. Dia simpan. Nanti dia buang lah. Dia buang. Bila lama tu dia buang. Mana dia ada bekas dia sendiri. Mangkuk ke atau tin ke. Dia buat untuk ludah dia. Dia ada tempat ludah dia. Okey. Dia kata jangan. Melainkan pada sapu tangan atau ketur yang disediakan kerana untuk ludah. Itu memang khas lah. Dia tak capu. Jangan tu tempat ludah tu buat tempat minum air. Tu janganlah. Tu termasuk akhlak yang buruk. Ni ulama' dia jaga belaka. Supaya
nak menzahirkan akhlak ni bukan benda yang mudah. Sehingga ada pernah satu peristiwa berlaku tentang keadaan orang-orang yang soleh lah. Nama dia saya tak ingat. Dia mendapat berita bahawa datang ke tempat dia tu seorang yang dianggap sebagai wali. Orang sebarkan cerita dia ni bahawa dia ni orang yang hebat, termasuk daripada kalangan wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala lah, ramai pengikut. Jadi bila dengar ni, dia rasa orang soleh ni rasa molek kita pergi ziarah ni. Kita kata molek ni kita pergi ziarah. Kenapa? Bukan senang orang baik nak datang tempat kita ni, wali-wali datang tempat kita. Maka dia pun ajaklah pergi. Orang tu dia beriktikaf di masjid, sampai datang di masjid. Maka dia pun pergi. Bila dia pergi, dia baru nak masuk jumpa, dia tengok orang yang duduk dalam masjid yang dikatakan sebagai wali Allah Subhanahu Wa Taala ni. Dia masuk je, dia tengok orang tu tengah meludah atas lantai masjid. Tak jadi dia. Keluar, dia kata apa? Ini bukan wali, dia kata. Kalau wali, dia mesti tahu menjaga kehormatan diri. Dengan sebab meludah je, dia tak anggap orang tu sebagai wali Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Tak termasuk daripada kalangan wali mereka yang tak beradab. Kalau di masjid Allah, rumah Allah, mereka tak beradab, lagi dengan orang yang di luar ni. Dia kata kat situ, dia kata ni bukan. Kenapa? Lihat kelakuan dia tu tak menzahirkan sebagai seorang kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kata meludah ni dia menunjukkan tentang akhlak diri seseorang. Kita jangan meludah merata-rata. Okey? Meludah pada tempat yang sesuai. Okey, baik. Yang ke sebelah dia kata jangan sekali-kali menghisap rokok. Ni orang perempuan. Jangan sekali-kali menghisap rokok. Bukan kata orang perempuan saja, orang lelaki pun tak molek lah hisap rokok. Orang lelaki pun tak molek hisap rokok, orang perempuan lagilah tak molek hisap rokok. Istimewa pula keadaan rokok itu mengotorkan. Kotor pula. Rokok ni memang sifatnya mengotorkan. Sama ada mengotorkan mulut orang yang hisap tu. Kalau orang yang hisap rokok, kita lihat gigi dia hitam, bibirnya pun ikut turut hitam, kemudian gusinya lagi, lidahnya lagi kotor. Itu tak kira barang dalam lagi tu. Jadi kotor ni memang sifatnya rokok ni memang sifatnya mengotorkan dan membusukkan mulut. Bau busuk. Orang isap rokok ni bau busuk. Bau tembakau tu busuk sangat. Lagi membinasakan kesihatan. Ini sebab kenapa rokok tu sepatutnya dijauhkan. Jadi setiap perkara yang kita kata setiap perkara yang mendatangkan bau yang kurang enak kepada hamba Allah Subhanahu Wa Taala juga akan menyebabkan kesakitan kepada malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Malaikat tak suka kepada benda-benda yang berbau busuk. Kerana tu ditegah tak boleh makan bawang. Kenapa dia berbau busuk? Rasulullah tak makan bawang. Kenapa? Nabi kata aku sentiasa bermunajat kepada Allah, malaikat sentiasa datang kepada aku. Jadi tak sesuai diri aku ni ada sesuatu yang boleh menyakiti akan para malaikat. Jadi orang yang hisap rokok ni dia terdedah kepada bau yang busuk lah. Dia terdedah kepada bau yang busuk. Okey? Lagi membinasakan kesihatan, lagi memudaratkan kesihatan. Orang yang hisap rokok memang terdedah kepada penyakit. Tetapi apabila disogokkan orang kepadanya, tetapi apabila diberikan orang kepadanya. Ni kita ambil di zaman penulis kita ni mengarang kitab ni. Waktu tu mungkin rokok ni bagi orang perempuan tu dihisap juga pada waktu tu. Mana waktu tu rokok ni orang lelaki perempuan ni mungkin biasa hisap. Sama ada rokok yang sigaret ke ataupun rokok daun ke dan sebagainya, mana biasa berlaku, berkemungkinan lah. Sebab dia kata apa? Tetapi apabila disogokkan orang kepadanya, maka tidaklah pula harus ditinggalkannya saja. Maka dia kata tidaklah harus tu untuk tolak gitu saja, tak boleh lah. Seolah-olah mana dia kata jangan tolak gitulah. Takut orang kecil hati. Tetapi hendaklah ia meminta uzur, serta menunjukkan terima kasih dengan hormat. Maknanya boleh nak tolak, tapi dia kata tak apalah, minta uzur lah, saya tak isap dah, ataupun saya tak isap rokok. Dan kita kata seolah-olah menolak tu dengan penghormatan. Jangan marah, jangan caci, jangan maki dan sebagainya. Ni waktu zaman ni mungkin rokok tu satu benda yang jadi kebiasaan. Okey, tu dia kata tolak. Jadi di sini nak tunjukkan jangan sekali-kali kita hisap rokok. Perempuan lagilah, apatah lagi yang mengandung, lagi akan memberi kesan kepada kandungannya. Okey, mana cukuplah nak menunjukkan tentang buruknya akhlak seorang perempuan.
yang mana dia tu menjadi seorang perokok. Memang tak molek langsung lah. Kalau perempuan isap rokok. Orang lelaki pun rokok, isap rokok tak molek, lagi kan orang perempuan. Baik. Dan yang seterusnya dia nak bagi tahu tentang membersih dan membaikkan mulut. Kita nak habiskanlah bab pada membicarakan tentang mulut ni. Membersih dan membaikkan mulut. Bagaimana caranya? Yang pertama, hendaklah berkomor-komor pada tiap-tiap pagi dengan air yang jernih, yakni air yang bersih lagi suci. Disuruh awal-awal pagi tu, cara nak membersihkan mulut ni hendaklah berkomor-komor pada tiap-tiap pagi dengan air yang jernih lagi suci. Kalau kita lihat di antara sunnah Nabi, awal-awal perkara kalau Nabi bangun dari tidur, Nabi ambil sugi. Sebab tu sugi tu ada sentiasa di atas kepala. Jadi bangun Nabi akan ambil sugi, Nabi akan bersugi terlebih dahulu. Tapi bagi yang tak bersugi, maka inilah di antara caranya nak membersihkan mulut. Bangun je pagi tu, komor-komor dulu dengan air yang jernih lagi suci. Dan yang kedua, hendaklah memeliharakan gigi dengan dibersihkan dia pada setiap masa. Gigi tu kena bersihkan pada setiap masa. Terutama sekali kemudian daripada makan. Bila waktu yang paling utama kita kena bersihkan gigi? Bila waktu yang utama kita kena bersihkan gigi? Selepas daripada makan. Itu paling utama sekali lah. Lepas daripada makan, kena bersihkan gigi. Iaitu dengan jalan, yakni dengan cara mencongkel gigi atau berus gigi, atau umpamanya alat-alat yang boleh membersihkan gigi. Kalau pengkat budak-budak ni jarang lagi gigi dia berlubang dan sebagainya, maka tak perlulah guna congkel gigi. Tapi kalau orang yang dah dewasa ni, pasti ada lubang-lubang ataupun celah-celah gigi tu yang boleh dimasuki oleh sisa-sisa makanan. Maka nak menjaga mulut tu, nak mengelakkan daripada bau dan sebagainya, maka gunakan pencongkel gigi. Ataupun hak mudahnya, berus gigi terus. Muhammad. Kenapa? Okey. Atau berus gigi terus, lagi senang. Zaman kita sekarang ni ada faedah berus gigi tu. Berus gigi terus. Okey. Dan yang seterusnya, hendaklah bersungguh-sungguh. Hendaklah bersungguh-sungguh membasuh mulut dan menyugi akan dia dengan kayu penyugi. Iaitu bersiwak lah ni. Sugi dengan masuk bersiwak dengan kayu penyugi. Dengan kayu siwak. Okey. Maka membersihkan gigi itu tidaklah pada ketika pagi sahaja, tetapi hendaklah kemudian daripada tiap-tiap makan. Jadi dia kata bukanlah gosok gigi ataupun bersugi tu pada waktu pagi saja, waktu bangun pagi. Tak. Tapi hendaklah dia tu bersihkan gigi pada tiap-tiap waktu, terutama selepas daripada dia makan. Ini di antara nak menjaga kebersihan gigi. Barulah gigi tu jadi molek. Tapi kalau kita yang biasa dengan bersugi ni, maka bersugi ni sekurang-kurangnya kita akan bersugi 5 kali sehari semalam. Iaitu mengikut kepada waktu solat. Sebab dituntut atas kita ni memperbanyakkan bersiwak. Terutama nak mendirikan solat. Kerana tu bersiwak ataupun bersugi dengan kayu sugi tu besar fadilatnya. Besar fadilatnya di sisi syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan rak'atan, 2 rakaat. Yakni 2 rakaat solat bisiwak, dengan menggunakan siwak, khairun min 70 rak'atan bi ghairi siwak. Solat 2 rakaat dengan bersiwak tu terlebih baik daripada terlebih baik 70 kali keadaan itu daripada solat yang tidak menggunakan siwak. Yang ni sebelum solat tak guna siwak tu, mana kurang dia punya kelebihan dia. Jadi 2 rakaat yang kita solat dengan menggunakan siwak sebelum daripada solat tu 70 kali ganda lebih baik dibandingkan dengan solat yang tidak dengan siwak. Itu nisbah siwak. Kemudian di antara kelebihan yang lain,
Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan tasawwaku fa inna siwak matharatun. Nabi kata hendaklah kamu membiasakan dengan bersiwak. Ayat ini membiasakan membersihkan gigi dengan kayu siwak. Kerana apa? Kerana sesungguhnya bersiwak itu mensucikan lil fami, membersihkan mulut kamu. Itu yang pertama. Yang kedua, mardatul li rabbi, membuat Allah Subhanahu wa taala jadi redha. Jadi dengan memperbanyakkan siwak ni, kita dapat pertama membersihkan mulut, dan yang kedua mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Ni bab siwak ni dia tak sama dengan beruh gigi. Walaupun dapat fadilat kebersihan tu dapat dua-dua, tapi fadilat ni hanya dapat kepada bersiwak. Bersiwak yang ni kita menggunakan kayu sugi tu. Sehingga Allah Taala membersihkan mulut orang yang bersiwak, dan juga Allah Subhanahu wa taala redha bagi orang yang bersiwak. Jadi kata hendaklah bersungguh-sungguh ni membasuh mulut dan menyugi akan dia dengan kayu penyugi. Maka membersihkan gigi itu tidaklah pada ketika pagi saja, tetapi hendaklah kemudian daripada tiap-tiap makan. Ini sekurang-kurangnya kita bersugi pada tiap-tiap lepas makan. Ataupun nak lebih sempurna lagi, pada tiap-tiap kita nak solat, kita bersugi. Dan kita boleh tambah pada waktu-waktu yang lain. Nak baca Al-Quran, sunnah bersugi. Nak bercakap, sunnah bersugi. Maka banyak keadaan yang disunahkan kita ni untuk bersugi. Sebelum tidur, sunnah bersugi. Bangun tidur, sunnah bersugi. Semakin banyak kita menggunakan kayu siwak tu untuk bersugi, maka semakin banyak kita mendapat kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Okey. Wahai perempuan-perempuan, hendaklah keadaan gigi kamu sentiasa bersih. Supaya apa? Supaya terpelihara kesihatan kamu. Dengan sebab gigi bersih, maka kita pun akan jadi sihat. Kenapa? Bila gigi ni dijangkiti dengan kuman dan bakteria dan sebagainya, dia akan mempengaruhi makanan yang masuk dalam mulut kita. Kerana gigi ni awal-awal anggota yang kita kata menggigit akan makanan yang masuk dalam mulut kita. Jadi kalau gigitan itu disertakan dengan gigi yang berpenyakit, berkuman dan sebagainya, maka kita pun makan makanan yang berpenyakit. Kerana itu dituntut kita supaya bukan kata perempuan sajalah, lelaki pun dituntut untuk sentiasa memastikan gigi itu dalam keadaan bersih. Sebab tu waktu kecil-kecil ni kalau anak tak mampu gosok gigi tu, peganglah betul-betul. Paksalah dia supaya membersihkan giginya. Dan sebab tu kena jaga pemakanan anak tu. Waktu kecil-kecil jangan dibiarkan dengan memakan makanan-makanan yang boleh menyebabkan rosaknya gigi dia. Manisan-manisan, coklat, aiskrim, yang apabila dia makan tu tak dibersihkan mulut dia, akan menyebabkan serangan bakteria gigi berlubang. Itu menyebabkan kesakitan yang amat sangat bagi budak-budak kecil. Jadi kena jagalah semua tu. Okey. Dan yang terakhir, tiada harus sekali-kali menghisap rokok. Kerana ia rokok itu racun yang lambat membunuh. Racun tapi lambat membunuh. Maksudnya mati jugalah nanti. Dia umpama racun yang lambat membunuh. Bagaimana yang tersebut di dalam kitab-kitab ilmu kesihatan. Nak tahu tentang kesan buruknya merokok ni sehingga boleh menyebabkan kematian, maka lihatlah dalam kitab-kitab perubatan ataupun kitab-kitab yang membicarakan tentang ilmu kesihatan. Maka habislah sebahagian daripada adab mulut yang dinyatakan dalam kitab ni, yang mudah-mudahan insya-Allah boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kita, untuk mendidik anak-anak kita dan juga untuk memperbaiki diri kita sendiri ni. Mungkin sebelum daripada ni kita tak memerhatikan adab-adab berbicara, kita tak memerhatikan tentang adab-adab mulut di hadapan orang ramai, maka mudah-mudahan dengan sedikit perkongsian ini dapat kita amalkan. Perkara yang baik ni dituntut atas kita bersegera untuk laksanakan. Fastabiqul khairat, Allah nyatakan dalam Al-Quran, maka berlumba-lumbalah kamu dalam melaksanakan ketaatan dan kebaikan. Kerana setiap kebaikan yang kita lakukan, dia menghapuskan segala keburukan-keburukan. Nabi SAW menggesa atas umatnya, sertakanlah setiap kejahatan kamu itu dengan berbagai-bagai ketaatan. Kerana setiap ketaatan dan kebaikan itu menghapuskan segala kejahatan-kejahatan dan kemaksiatan yang kamu lakukan. Perbuatlah seberapa banyak yang kita mampukan. Tak mampu buat semua, jangan ditinggalkan semua.
Tu. Tak mampu nak tunaikan semua, jangan ditinggalkan semua. Maka sebahagian daripadanya kita usahakan. Mudah-mudahan dengan yang sedikit menjadi sebab bertambah-tambah lagi kebaikan-kebaikan yang lain. Jadi insya-Allah kita akan sambung lagi kuliah kita pada malam esok pada membicarakan adab yang seterusnya, iaitu membicarakan tentang adab hidung. Jadi insya-Allah mudah-mudahan Allah memberkati kita dengan luangan waktu yang sedikit ini untuk memahami perkara-perkara yang boleh memberi kebaikan kepada kita dalam menyempurnakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah limpahkan keberkatan dan pengampunan serta rahmat ke atas kita semua. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyaikhina wa limuallimina wa li ashabil huquqi alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah.